Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Habibullah bin Ahmad Yusof. Nombor matrik 1213300. Okey, baik. Berita hari ini, Universiti Sains Islam Malaysia telah mengadakan program yang bernama Perbincangan Manuskrip Hikayat Tamim Ad-Dari. Oleh itu, untuk maklumat lanjut, kita serahkan hal ini kepada rakan setugas yang sudah berada di sana. Terima kasih Habib yang berada di Seri Pentas. Saya Muhammad Hasbullah bin Hassan, nombor matrik 1213530 sekarang bersiar langsung di Pusat Manuskrip Islam USIM. Hari ini saya akan memberitahu serba sedikit maklumat tentang manuskrip Tamim Ad-Dari. Manuskrip ini dikumpulkan di Perpustakaan Nasional yang terdapat di Malaysia. Bahasa yang digunakan dalam manuskrip ini adalah tulisan Jawi klasik dan beberapa perkataan Arab. Manuskrip ini mempunyai 109 muka surat. Saiz manuskrip berukuran sampul 32 darab 20.5 cm dan bahan penulisan naskah berbentuk prosa kertas cap Von Vokal 1909 tera tiada, akan tetapi mempunyai cop ownership dari library. Seterusnya, keadaan fizikal naskah masih baik, tulisan jelas terbaca, kertasnya masih bagus. Menggunakan tinta berwarna hitam dan merah. Terdapat kecuit yang dijumpai di sebelah kanan bawah dalam manuskrip ini, iaitu verso 1 iaitu berdiri, verso 3 engkau dan verso 5 isteri. Seterusnya Jawi lama yang dijumpai iaitu datanglah, seterusnya serta dan sudah. Daripada perkataan Arab iaitu Amir yang bermaksud ketua, dan Al-Mu'minin iaitu maksud orang-orang mukminin, dan Masjid iaitu masjid. Terima kasih kepada rakan bertugas yang berada di Seri Pentas. Saya Muhammad Muzakir bin Muhammad Din, nombor matrik 1211476, merupakan pengacara pada pagi ini. Bersama saya saudara Hasbullah bin Hassan yang akan mengulas serba sedikit tentang manuskrip hikayat Tamim Ad-Dari bermula dari buku surat 10 hingga 19. Dipersilakan. Terima kasih saudara Tulis. Apa yang diceritakan dalam manuskrip hikayat Tamim Ad-Dari diceritakan daripada Abu Razik, anak hamba dari Tamim Ad-Dari, ketika Sayyidina Umar berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu telah datang seorang perempuan dari Bani Al-Ansar ingin berjumpa dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana ingin memberitahu ataupun untuk menceritakan mengenai kehilangan suaminya yang telah hilang selama 7 tahun hilangnya. Maka Sayyidina Umar beritahu kepada isteri kepada Tamim Ad-Dari, iaitu yang bernama Khawlah, untuk beriddah. Kerana Khawlah berjumpa dengan Sayyidina Umar kerana ingin untuk berkahwin lain, kerana lakinya sudah hilang selama 7 tahun. Lama 7 tahun. Jadi berjumpa dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar suruh beriddah. Maka dalam kitab ini kita jumpa mengenai 4 bulan 10 hari tempoh beriddah yang dijumpai dalam kitab manuskrip ini. Seterusnya, setelah cukupnya haul Khawlah datang semula berjumpa dengan Sayyidina Umar dan memberitahu kepada Sayyidina Umar mengenai telah cukupnya iddahnya, dan membawa beberapa saksi daripada Bani Ansar. Dan Sayyidina Umar menanyakan beberapa soalan kepada saksi-saksi berikut mengenai kehilangan Tamim. Dan Sayyidina Umar memberikan sedikit sumbangan melalui Baitul Mal. Kemudian
diceritakan daripada empunya cerita bahawa terdapat seorang lelaki yang bangun ketika itu untuk mengahwini Khawlah, maka tak kala sah perkahwinan, Khawlah pulang ke rumah di malam yang gelap gelita dan sangat sejuk. Tiba-tiba terlihat seorang yang rupanya seperti syaitan, iaitu berkuku panjang dan berambut panjang, terurai-urai, yang berada di tengah rumahnya. Sekian rumusan daripada saya. Saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih kepada Syafullah atas ringkasan sedikit. Terima kasih kepada rakan bertugas yang berada di sisi pentas. Saya Faris sebagai pengacara pada pagi ini. Bersama saya sekarang iaitu saudara Habib untuk membahaskan manuskrip pada muka surat 20 hingga 29. Silakan. Okey, terima kasih Encik Faris atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Rumusan yang saya boleh berikan dalam surat buku hingga terkini. Sebelum apa-apa, nama saya Ahmad Habibullah bin Anamsur. Nama meeting saya 121 Okey, kita pergi ke topik pertama ya. Rumusan yang saya dapat saya berikan adalah setelah 7 tahun Tamim Ad-Dari ini menghilangkan diri, diculik oleh Jin Ifrit, dan ketika ia ingin pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan isterinya dan anak-anaknya, dia bertemu dengan syaitan yang ada dalam rumahnya. Di mana syaitan itu berkata kepada isterinya yang bahawa dirinya adalah suaminya dan mengaku dirinya adalah bapa kepada anak-anak. Mereka berdua pun bergaduh, Tamim dengan syaitan itu pun bergaduh hingga ada pertumpahan darah, ini saling membunuh diri. Khawlah melihat situasi itu dan berkata, janganlah keadaan berbunuh diri di rumah aku, dan marilah kita berbaik-baik saja dan bertemu dengan Sayyidina Umar untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pun bersetuju atas nasihat yang diberikan oleh Khawlah. Esoknya mereka pun berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Umar kata kepada mereka, apakah masalah yang dihadapi kalian? Bahawa masalah mereka ni adalah Khawlah tak tahu mana satu suami ni yang benar. Oleh itu Sayyidina Umar menyarankan kepada mereka untuk berdiri di hadapan khalayak ramai antara manusia dan jin, dan berkata, lalu Tamim Ad-Dari pun berkata bahawa diriku adalah suami kepada Khawlah, aku dah bapa kepada anak-anak Khawlah, dan akulah menantu kepada Khawlah. Setelah dengarnya khalayak ramai mendengar ucapan yang diberikan oleh Tamim Ad-Dari, Khawlah pun tersedar dan bahawa Tamim Ad-Dari itu adalah suaminya sebenarnya. Akhirnya ucapan itu selesai dan sudah dia bertemu dengan suami yang kembali. Daripada itu saja rumusan yang saya dapat lakukan daripada usaha 20 hingga 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara Habib atas penerangan itu tadi. Terima kasih kepada rakan bertugas yang berada di siri pentas. Saya Khairul Anwar bin Muhammad Zainuddin, nombor matrik 1211493 sebagai moderator pada pagi ini. Bersama saya sekarang iaitu saudara Faris sebagai perwakilan pelajar pusing untuk membahaskan atau mengulas pada muka surat 30 hingga ke 39. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya Ahmad Faris bin Ahmad Lati, Menteri 1213280. Bagi menjawab soalan yang diajukan, rumusan yang saya perolehi pada muka surat 30 hingga 39 menerangkan tentang Siti Khawlah menemui Sayyidina Umar.
Siti Khawlah yang terlalu sedih di atas perbuatannya sendiri kerana bergurau menuruhkan jin Afrit melarikan suaminya iaitu Tamim Ad-Dari dan dikatakan sebagai penakut. Akibatnya dia terpaksa menanggung penderitaan zahir dan batin sejak ketiadaan suaminya itu. Selama 4 bulan Siti Khawlah mengenang nasibnya yang kehilangan suami, menghadapi segala kesulitan dan segala kesukaran. Lalu pergilah mengadu nasibnya pada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab tentang perbelanjaan sara hidupnya dan anak-anak, menyatakan hasrat hatinya yang ingin berkahwin lain dengan menetapkan syarat-syarat seperti lelaki bakal suaminya mestilah dari bangsanya sendiri, soleh dan mengikut perintah Khalifah Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memutuskan pada Siti Khawlah diberi belanja sekira-kira boleh dimakan selama 7 tahun 4 bulan 10 hari tanpa terputus belanja. Tetapi dalam soal mencari pengganti suami, Sayyidina Umar tidak memutuskannya kerana ditakuti Tamim Ad-Dari akan pulang. Maka disuruhnya Siti Khawlah bersabar menunggu Tamim Ad-Dari pulang. Sampai 7 tahun, maka Siti Khawlah tidak dapat lagi menahan nafsunya. Jiwanya meronta hendak bersuami. Maka datanglah Siti Khawlah mengadu akan hal dirinya hendak bersuami kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar meminta beliau bersabar. Maka datanglah Sayyidina Umar kepada anaknya Siti Habsyah, isteri Rasulullah SAW, ditanyakan, berapa lama seorang wanita dapat bersabar dari lelaki? Jawab Siti Habsyah, selama 4 bulan. Selepas itu maka disuruhkan Siti Khawlah berhendak kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Maka dicarilah calon suami. Terdapatlah seorang lelaki dari kaum Ansar yang bernama Hadri Al-Ansari. Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan itu, Siti Khawlah pun berkahwinlah dengan perbelanjaan perkahwinan diuruskan oleh Sayyidina Umar dan dinikahi oleh Sayyidina Umar itu sendiri. Okey, seterusnya bersama saya iaitu saudara Zakir sebagai perwakilan pelajar usia bagi membahaskan pada muka surat 40 hingga 49. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator bagi menjawab soalan yang diajukan. Rumusan yang dapat saya ringkaskan daripada surat 40 hingga 49. Ketika Tamim sedang dalam keadaan berhadas besar, beliau pun diculik oleh jin Ifrit lalu diterbangkan ke langit. Setelah melalui beberapa bukit ukau dan awan hitam, beliau pun terdengar suara azan yang nyaring dari bumi. Rupa-rupanya suara itu adalah daripada jin Islam yang ingin menyerang mereka kerana telah mengganggu kawasan yang mereka awasi. Kemudian mereka pun ditawan. Ketika Tamim ditawan, beliau menyebut kalimah la ilaha illallah di hadapan jin-jin Islam. Maka jin-jin Islam itu terkejut kerana menyedari bahawa Tamim adalah seorang yang Islam. Lalu mereka pun bertanya kepada Tamim, dari manakah Tamim datang? Lalu dijawab oleh Tamim, dia datang dari negeri Madinah. Kemudian jin-jin Islam itu pun menghadapkan Tamim itu kepada raja mereka. Sekian daripada saya. Seterusnya kita akan mendengarkan daripada saudara Iqmal yang sekarang yang berada di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara kerana telah memberi saya peluang untuk menyampaikan perkongsian ataupun menyebarkan ilmu berkaitan serba sedikit mengenai hikayat Tamim Ad-Dari ini. Perkongsian yang akan saya sampaikan berkaitan apa yang berlaku kepada Tamim Ad-Dari ketika beliau dibawa ke alam ghaib.
kehidupan beliau seperti biasa, yakni beliau makan, minum, berpuasa dan sebagainya, layaknya sebagai manusia biasa. Jadi pada satu malam beliau membaca satu ayat Al-Quran ataupun beberapa potong ayat Al-Quran, dan kemudian bacaan beliau itu dibaca oleh Raja Jin itu, dan kemudian secara tidak sengajanya Raja Jin itu menangis kerana suara Tamim Ad-Dari itu yang teramat merdu sangat. Jadi setelah kejadian itu, Raja Jin itu sendiri telah meminta Tamim Ad-Dari ini untuk mengajar anak-anak beliau mengaji, dan pengajian itu telah berlaku selama 5 tahun. Setelah tamatnya pengajian, Tamim Ad-Dari mengajar anak-anak Raja Jin itu. Suatu malam Tamim Ad-Dari ini bermimpi yang mana beliau melawat kubur Rasulullah SAW dan melihat keadaan kampung halaman beliau. Jadi setelah terjaganya daripada mimpi itu, Tamim Ad-Dari ini menangis yang teramat-amat sangat kerana beliau merasa rindu akan kampung halaman beliau. Jadi disebabkan tangisan Tamim Ad-Dari itu telah menyebabkan raja bergegas datang kepada beliau untuk bertanyakan apa yang telah berlaku, ataupun ada seorang yang telah mengganggu Tamim Ad-Dari ini. Tapi Tamim Ad-Dari ini mengatakan bahawa dia tidak apa-apa dan cuma hanya bermimpi mengenai beliau melawat kubur Rasulullah SAW dan melihat keadaan halaman beliau. Jadi setelah berlaku perbualan dan perbincangan antara Raja Jin itu dan Tamim Ad-Dari, maka Raja Jin itu memutuskan untuk menghantar Tamim Ad-Dari ini ke kampung halaman beliau semula, kerana setelah sekian lamanya beliau berkhidmat ataupun memberi jasa kepada Raja Jin itu dengan menjadi imam dan sebagainya, mengajar anak-anak Raja Jin itu mengaji, dan telah terhutang budi. Di sana disebabkan itu telah terhutang budi, maka Raja Jin itu memutuskan untuk menghantar Tamim Ad-Dari ini ke kampung halaman beliau. Itu adalah sedikit rumusan mengenai manuskrip daripada muka Tamim Ad-Dari daripada muka surat 50 hingga 59. Terima kasih kepada saudara Ikmal atas rumusan yang diberikan sebentar tadi. Bagi mengakhiri perbahasan mengenai kisah Tamim Ad-Dari, mari sama-sama kita mendengarkan ulasan daripada saudara Khairul Anwar. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang ditujukan. Rumusan yang saya dapat daripada muka surat 60 hingga ke 69, iaitu ketika Tamim Ad-Dari sedang meminta izin kepada Raja Jin tersebut untuk pulang ke tempat asalnya, iaitu Madinah. Lalu Raja Jin tersebut membawa Jin Ifrit. Ketika itu Jin Ifrit dalam keadaan yang sedang dirantai dan dibelenggu. Lalu Raja Jin bertanyakan kepada Jin Ifrit, adakah engkau mahu membawa Tamim Ad-Dari pulang ke tempat asalnya, iaitu Madinah? Jika engkau bersetuju dengan perjanjian ini, maka aku akan lepaskan engkau. Maka terlepaslah Jin Ifrit itu rantainya dan belenggunya. Lalu diampuni segala dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini. Lalu Ifrit pun bersetuju dengan perjanjian tersebut. Lalu Jin Islam itu mengajarkan satu doa kepada Tamim Ad-Dari supaya terhindar daripada panahan api yang dilakukan oleh para malaikat ketika di langit. Lalu Tamim Ad-Dari menghafal doa tersebut, lalu ditutup matanya dan menaiki Jin Ifrit belakang Jin Ifrit itu. Lalu Raja Jin meminta Tamim Ad-Dari menyampaikan salam dan doa kepada baginda Rasul SAW ketika tibanya ke Madinah. Maka terbanglah Jin Ifrit bersama Tamim Ad-Dari ke Madinah. Sekian dari saya. Okay, terima kasih saudara Khairul Anwar. Kita
kembali ke Sri Fentak.